Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Dapat kita sambung risalah Tauhid. Risalah Tauhid membicarakan tentang kerasulan, muka surat 97. Muka surat 97 Rumi. Jawi muka surat 72. Ha, 72. Dalil atas harus rasul-rasul bersifat manusia. Hari ni kita mula lambat sikit, tapi kita tak boleh panjang sangat malam ni. InsyaAllah setengah jam aja. Kerana tak nak apa? Kalau nak cancel macam tak berbaloi. Kalau nak start tak boleh panjang, dah lewat. Jadi kita akan habis dah lebih kurang setengah jam saja untuk hari ni. Rumi muka surat 97 ya, bukan 117. 117, betul ke? Oh ya, silap. Silap. Rumi 117. Dah bertukar Rumi dengan Jawi. Rumi 117, Jawi 72. 117. Jadi kita nak habiskan sikit je sebelum masuk bab kitab. Sikit je. Hari ni tak boleh panjang-panjang. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dalil atas harus rasul-rasul bersifat manusia. Dalil atas harus rasul-rasul bersifat manusia. Okey. Dalil atas harus rasul bersifat manusia ni adalah kita buka muka surat 97 Rumi. Rumi 97 tu undur balik. Undur 20 muka surat. Muka surat 97 membicarakan tentang rasul-rasul bersifat manusia. 117 membicarakan dalil atas harus rasul-rasul bersifat manusia. Jadi sebenarnya dalil ni kita dah bincang lama, bukan dalil. Berkaitan dengan harus rasul tu bersifat manusia, kita bincang lama dah. Kita kena baca balik ni. Kena undur balik. 100 muka surat 97. Secara ringkaslah kita baca. Kita sebelum masuk ni kita kena ulang balik.
Kena ulang balik. H. Iaitu rasul-rasul bersifat manusia. Kita baca sekali lalu. Untuk selepas kita baca yang lepas, baru kita baca dalil. Baru dia ada connection kat situ. Kalau tidak, ni kita apa tiba-tiba ni? Macam tu kan. Macam dah bincang je rasul-rasul bersifat manusia. Tiba-tiba dalil rasul bersifat manusia. Dalil atas harus rasul bersifat manusia. Baca ringkas lah. Saya ringkas. Muka surat 97. Rasul-rasul bersifat manusia. Sudah lepas dinyatakan rasul itu manusia. Sebelum ni dia dah bagi tahu rasul tu manusia. Maka haruslah mereka itu bersifat atau berperangai dengan perangai manusia. Maka oleh kerana rasul tu manusia, mestilah dia perangai itu bukan perangai perangai baik, perangai uduh, bukan. Maksud perangai itu bertabiat. Jadi bila rasul tu manusia, dia mestilah tabiat dia tu tabiat manusia. Kehidupan dia tu macam manusia. Contohnya makan, minum, sakit pening, beranak tu maksud isteri lahnya beranak. Beristeri, yang mana makan, minum, sakit pening tadi, beranak, beristeri tadi, tidak mencederakan martabat mereka. Martabat mereka ataupun pangkat mereka sebagai seorang rasul. Tak mencederakan. Kita manusia kadang-kadang dengan tabiat manusia, perangai manusia, menyebabkan kita jatuh martabat. Kita makan sebab kita manusia mesti makan. Tapi kadang-kadang makan kita tu menjatuhkan maruah kita. Makan tu banyak makan tapi tak habis. Makan pula tak kira halal haram, jatuh martabat kita. Makan pula pelahap, makan. Maka dengan sifat kemanusiaan, perangai kemanusiaan kita tadi, jatuh maruah kita. Rasul tidak. Dia manusia. Rasul manusia. Dia berperangai, bersifat seperti manusia. Tapi tak menjatuh martabat, tak mencederakan martabat dia. Mereka makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita dah kenyang pun makan lagi. Macam itulah. Kita sakit sebab kita manusia. Dengan kesakitan kita, sakit kita tadi, menjatuhkan martabat. Boleh menjatuhkan martabat. Aduhlah, sakitlah. Kenapalah Allah bagi aku sakit? Dia jadi gitu. Dengan sakitnya kita nak cari ubat, kita makan ubat-ubat yang haram. Makan perkara-perkara yang haram. Sebab nak ubat sakit kita. Maka dengan kesakitan tadi menjatuhkan martabat kita. Ada anak. Kita ada anak sebab kita manusia. Rasul pun ada anak sebab dia perangai tabiat manusia. Tapi dengan adanya anak kita ni ada anak, kadang-kadang menjatuhkan martabat kita. Dengan sebab ada anak tak mari masjid, dengan sebab ada anak tak sempat nak belajar, dengan sebab ada cucu tak mari mengaji. Sebab apa tak mengaji ni? Nak mandikan cucu. Tak mengaji, tak datang mengaji, belajar duha, kuliah duha. Sejam setengah je. Bukannya lama pun. Akhir sekali kenapa lama tak datang? Sebab cucu, baru dapat cucu. Dengan sebab cucu tadi tu, menjatuhkan martabat dia. Sebab tak belajar dah. Tak payah dajjal datang. Cucu pun dah kalah. Padahal bukannya 10 jam, sejam je. Nanti mandilah. Mandikanlah budak tu. Lepas belajar nanti. Tu ada. Ada orang tak datang. Bila saya tanya suami dia kata, isteri dia duk sibuk mandikan cucu. Sebab tu tak marilah kuliah duha. Belajar bahaid. Contohlah. Kalah kita ni. Dengan anak, dengan isteri. Manusia ni beristeri. Berkahwin. Kadang-kadang dengan sebab isteri, menjatuhkan martabat. Dengan sebab isteri, yang elok-elok baik jadi tak baik. Dengan sebab isteri, macam-macam boleh jadi. Panjanglah cerita. Kita dah bahas sebelum ni sebenarnya. Tapi Rasul walaupun beristeri, dengan beristeri tadi, adik isteri tadi, tidak menjatuhkan martabatnya.
Ada pun perangai yang keji atau penyakit yang keji seperti sopak, kusta, gila, penyakit yang menggelikanlah. Maka mustahil atas mereka itu. Mustahil lah Rasul-Rasul uh, ada penyakit-penyakit tadi. Sebab apa? Penyakit tu boleh kena kat manusia. Tapi bagi Rasul mustahil. Kerana kalau ada penyakit-penyakit tadi dekat Rasul, macam mana dia nak berdakwah, macam mana dia nak menyampaikan. Maka mustahil bagi Rasul. Faedahnya membesarkan dan menambahkan pahala kebajikan baginya sehingga ia melebihi pangkat daripada pangkat malaikat. Rasulnya punya hebat, dia boleh naik lebih daripada malaikat. Walaupun dia tu manusia. Memudah dan menyenangkan manusia menerima syariat. Kerana keadaan Rasul suatu jenis sama-sama manusia itu menjadikan manusia segera cenderung kepada mengambil kebajikan daripadanya. Kenapa Rasul tu mesti manusia? Tak malaikat ke? Jin ke? Binatang ke? Tumbuhan ke? Kenapa manusia? Kerana manusia lebih cenderung untuk mengambil manfaat daripada manusia lain. Barulah manusia tu dia tahu macam mana kehidupan manusia, baru boleh dia untuk menyampaikan dakwah, mudah dia untuk menyampaikan dakwah. Kalau dia tu malaikat, dia tak tahu macam mana kehidupan manusia sebab dia tu malaikat, sebab Nabi tu malaikat. Kalau dia tu binatang, lagilah tak tahu. Kalau Rasul tu binatang, Allah utuskan binatang sebagai Rasul. Dia tak reti kehidupan manusia macam mana. Maka Allah utuskan manusia juga supaya dia memang faham tentang kehidupan manusia dan dia pun manusia. Maka mudah dia menyampaikan. Yang ketiga, menunjukkan kepada manusia bagaimana kesabaran yang patut dilakukan oleh manusia di dunia ini umpama kena sakit, kepada Rasul-Rasul itu menzahirkan ketetapan dan kesabaran pada taatkan Allah Ta'ala supaya diikuti oleh manusia tak kala datang bala. Itu contohlah. Jadi oleh kerana kenapa Allah mengutuskan Rasul sebagai manusia, Rasul tu daripada golongan manusia, kerana nanti manusia lain boleh tengok Rasul tu. Macam mana kalau nak buat, kalau dia sakit nak buat macam mana, boleh jadi suri tauladan. Rasul tu boleh jadi ikutan sebab sama jenis. Kalau Rasul tu contohnya jin, macam mana nak tengok? Nak ikut. Kalau Rasul tu malaikat, macam mana? Malaikat cara dia lain, ibadah 24 jam. Manusia ibadah 24 jam, pengsan, mati. Lapar ke buluh, tak boleh bangun. Jadi maka tak boleh jadi suri tauladan jika Allah utuskan Rasul, malaikat ke, binatang ke, tumbuh-tumbuhan. Maka Allah utuskan manusia juga. Okey. Itu setakat tu cukup dulu. Okey? Itu adalah ulangan. Masuk balik dalil muka surat 117. Nak panjang berkaitan dengan perkara tadi, nak panjang tengok kat YouTube rakaman lepas. Dalil atas harus Rasul-Rasul bersifat manusia. Adalah dalil atas Rasul-Rasul itu bersifat atau berperangai, bertabiat ataupun spesies ataupun jenis manusia ialah tiada mustahil mereka itu berperangai dengan perangai manusia kerana mereka telah dilihat oleh orang-orang semasa dengannya bahawa mereka itu berperangai seperti Allah panjang cerita ni. Ini adalah dalil. Boleh ke, harus ke Rasul tu bersifat dengan ataupun Rasul tu macam manusia? Rasul kan utusan Allah. Jadi beliau Rasul tu utusan Allah. Apa dalilnya Rasul tu manusia? Apa dalilnya manusia tu Rasul tu adalah seorang manusia? Apa dalil? Dalil akal. Apa dalil? Apa bukti Rasul itu adalah daripada golongan manusia? Yang tadi yang kita bincang, yang saya baca laju-laju tadi, Rasul bersifat dengan sifat manusia. Rasul bersifat dengan sifat manusia, maka dia berperangai macam perangai manusia. Sekarang ni dalil ataupun apa bukti Rasul itu manusia? Buktinya adalah tidak mustahil. Tak mustahil Rasul tu dia bersifat dengan manusia. Tak mustahil. Tak masuk akal. Rasul itu manusia. Dia gitu.
Dia kata, tak masuk akal Rasul manusia. Tak masuk akal, masuk akal. Rasul manusia masuk akal. Akal kita boleh terima Rasul itu manusia. Itu yang pertama. Akal kita boleh terima Rasul itu manusia. Okay. Apa bukti Rasul itu manusia? Ni dia maksud dia. Kerana telah dilihat oleh orang yang semasa dengannya, dengan Rasul tadi. Orang yang hidup sekali dengan Rasul, dia nampak Rasul tu manusia. Okay. Dia nampak Rasul tu manusia. Itulah bukti atau itulah dalil bahawasanya Rasul itu manusia. Okay. Sebab orang yang hidup zaman Rasul tu, dia tengok sendiri Rasul tu adalah seorang manusia. Kerana telah dilihat oleh orang-orang yang semasa dengannya, orang yang hidup zaman Rasul tadi tu, bahawa Rasul-Rasul itu berperangai, bertabiat seperti mereka itu. Seperti dia juga. Dia manusia. Dia tengok Rasul. Rasul tu pun macam dia. Itulah bukti Rasul itu manusia. Okay. Kita memang dalam hati kita dah ada dah Rasul tu manusia. Cuma kalau orang kata, engkau pernah jumpa tak Nabi? Tak pernah. Mana engkau tahu Nabi itu, Rasul itu manusia? Macam mana bukti? Macam kata kan, engkau pernah tengok ke Allah? Tak pernah. Kalau kau tak pernah tengok Allah, macam mana engkau tahu Allah tu ada? Itu kan pakai akal. Engkau pernah tengok ke Allah? Macam mana engkau tahu Allah itu qidam, tidak ada permulaan? Macam mana engkau tahu Allah itu kekal? Macam mana engkau tahu Allah itu tak sama dengan makhluk? Macam mana engkau tahu Allah itu esa? Macam mana engkau tahu Allah itu ada kuasa? Macam mana engkau tahu Allah itu ada iradah, ada kehendak, ada ketentuan? Macam mana engkau tahu Allah itu ada ilmu? Macam mana? Sedangkan kau tak pernah jumpa Allah. Maka jawapannya kita dah bahas panjang lebar lah. Jadi soalan yang sama diberi dari sudut Rasul. Macam mana engkau tahu Rasul tu manusia? Sedangkan engkau tak pernah jumpa kan? Engkau tak pernah jumpa manusia. Apa dalil, apa bukti Rasul tu manusia? Kadang-kadang benda ni kita tak pernah terfikir. Kita tahu Rasul tu manusia. Pernah tak kita terfikir apa bukti Rasul tu manusia? Kalau orang cakap, ustaz cakap, dalam kitab ada tulis, ya. Tapi apa bukti akal? Bukti akal. Dalil akal. Cuba fikir. Macam mana kita fikir dalil akal? Allah itu ada. Allah itu qidam, Allah itu baqa. Dia kena pakai dalil akal kan? Sekarang nak mana? Mana dalil akal? Bukti yang dari sudut akli akal, bahawasanya Rasul itu manusia. Dia tak boleh percaya, aku percaya. Yang aku percaya aja, itu syurga neraka boleh. Syurga neraka, kan? Hari kiamat, dosa, pahala. Mana kau tahu dosa ada, pahala ada? Kau pernah tengok dosa? Kau pernah tengok pahala? Aku percaya saja. Nabi bagi tahu, Allah bagi tahu dalam Quran, aku percaya aja. Boleh? Boleh. Itu masalah tu boleh. Kan mana kau tahu neraka ada? Kau pernah pergi? Tak pernah. Macam mana kau boleh yakin sangat neraka ada? Aku percaya bodoh-bodoh. Percaya bodoh-bodoh. Percaya aja. Boleh? Tak ada masalah. Sah akidah. Tapi macam mana kau percaya Allah itu ada? Aku percaya aja. Tak sah akidah. Macam mana kau tahu Allah itu kuasa? Aku percaya aja. Percaya bodoh-bodoh gitu. Tak ada alasan, tak ada bukti. Tak boleh. Tak sah akidah. Macam mana kau percaya Rasul itu pesuruh Allah? Aku percaya aja. Tak sah kita. Macam mana kau tahu Rasul itu manusia? Aku percaya aja bodoh-bodoh. Tak sah. Tak boleh. Dia kena ada dalil akal. Macam mana kita bincang tentang ketuhanan tadi. Macam tu juga kena bincang tentang kerasulan. Apa bukti akal Rasul itu manusia? Manusia. Apa? Ni lah nak beritahu. Akal. Cuba kita tanya anak-anak itu. Rasul tu manusia ke, jin ke, binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke? Cuba tanya dia. Dia kata mestilah manusia. Mana tahu? Berapa kali jumpa? Cuba tanya. Berapa kali jumpa? Tak pernah jumpa. Kalau tak pernah jumpa, macam mana tahu Rasul tu manusia? Yakin tak? Kalau tak yakin, kufur. Yakin. Yakin. Macam mana boleh yakin?
Apa bukti dia? Bukti akal. Jangan baca Quran. Baca ayat Quran memang ada. Itu dia panggil dalil naqli. Dalil ayat Quran hadis. Nak akal. Dia mesti ada dalil akal. Akal mesti kena boleh terima. Rasul itu manusia. Melalui akal aja. Tak ada ayat Quran pun akal kata Rasul itu manusia. Kalau katalah Quran tak ada, hadis tak ada, tetap juga kita boleh tentukan Rasul itu manusia. Pakai akal. Macam mana? Kalau tak ada Quran dan hadis, macam mana kita nak tentukan Allah itu ada pakai akal? Boleh. Cuma kita tak tahulah nama Allah. Kita tahu satu kuasa. Macam mana nak tahu Allah itu ada ilmu? Tanpa ada Quran, tanpa hadis. Quran hadis tak ada. Tetap kita boleh tahu. Cuma kita tak tahulah nama itu siapa. Tapi kita tahu ada satu kuasa yang sangat berilmu. Ada satu kuasa yang sangat berkuasa. Ada satu kuasa yang maha melihat. Cuma kita tak tahu nama sebab tak ada Quran hadis. Sekarang pakai akal. Boleh? Boleh. Hanya memadai dengan akal, kita boleh yakin bahawasanya ada Tuhan. Cuma nama tu kita tak tahu. Begitulah juga. Macam mana dengan yakin kita nak tahu bahawasanya adanya Rasul dan Rasul itu manusia. Inilah nak tahu ni. Dari sudut akal. Okey, kita baca ya. Kerana telah dilihat. Kerana telah dilihat oleh orang-orang yang semasa dengannya. Orang-orang yang duduk sekali dengan Rasul pada zaman dia, dia tengok Rasul tu manusia. Itulah bukti Rasul tu manusia. Okay. Dan Rasul itu makan, minum, berumah tangga, beranak, beristeri dan sebagainya, bagaimana sudah dinyatakan dahulu. Yang dahulu tu yang saya baca tu. Yang tadi tu kan? Yang muka surat 90 apa tadi tu. Okay. Jadi, Rasul itu dalil akal, bukti akal, Rasul itu adalah manusia, dalilnya adalah orang zaman tu tengok dengan biji mata dia, Rasul tu makan, minum dan sebagainya, macam manusia. Maka itu bukti Rasul tu manusia. Soalan yang kedua, kita tak ada zaman Nabi. Apa dalil akal kita bahawasanya Rasul tu manusia? Memang hidup zaman Nabi tu okeylah, dia adalah dalilnya sebab dia tengok sendiri. Masalahnya, kita mana tengok sendiri? Dah lama, Rasul dah wafat. Mana dalil akal kita bahawasanya Rasul itu manusia? Ni jawapan dia. Dan bagi mereka yang kemudian daripada wafat Rasul-Rasul. Lepas Rasul wafat, dia baru lahir. Dan saya tak sempat tengok Rasul. Kita. Ialah perkhabaran yang mutawatir. Perkhabaran daripada orang ramai yang mustahil dustanya. Itu dalil akal. Oleh kerana orang zaman Nabi tengok Nabi sendiri itu manusia, kemudian dia, ramai ni, puluh-puluh ribu orang yang tengok Nabi, sahabat Nabi yang tengok Nabi, dia kata dekat anak dia. Dia kata dekat orang-orang lain, orang kampung dia, yang tak tengok Rasul. Dia kata Rasul tu manusia. Kau tak lahir lagi masa tu, tapi aku nak bagi tahu aku tengok Rasul itu manusia. Bukan dia seorang cakap, berpuluh ribu orang cakap. Bila begitu, dia cakap dekat ramai orang, maka jadi beratus ribu. Dan beratus ribu orang tadi, dia cakap dekat anak-anak ataupun anak-anak murid dia lagi, yang bawah dia lagi. Jadi juta. Dia semua ni tadi cakap lagi ke bawah, cakap lagi, sampai sekarang bilion-bilion orang dah. Dia panggil mutawatir. Mustahil semua yang tengok Nabi tu berdusta. Ada berpuluh ribu orang yang pernah tengok Nabi, semua berpakat untuk kata Nabi itu, Rasul itu adalah manusia. Sebenarnya Rasul tu binatang. Rasul tu bukan manusia, tapi berpakat 20, 30, 40 ribu, 50 ribu, 60 ribu orang berpakat tipu, sedangkan Rasul tu binatang. Dia kata Rasul tu manusia. Mustahil. Mustahil. Tak boleh pakai. Kalau seorang dua boleh pakai. Kalau seorang dua masih boleh berpakat lagi, kita tipu nak, boleh lagi. Tapi kalau berpuluh ribu, tak boleh nak pakai. Mustahil. Jadi yang berpuluh ribu tu kata semua sama, iaitu Rasul itu manusia.
bukan binatang. Rasul itu bukan malaikat. Rasul itu bukan jin. Rasul itu manusia. Jadi semuanya berpakat. Jadi dia panggil mutawatir. Mustahil ramai-ramai berpakat untuk berdusta. Dan itu zaman yang tengok-tengok Nabi. Lepas tu daripada tu keturunan dah berjuta-juta, berbilion-bilion orang cakap Rasul itu adalah manusia. Maka mustahil. Semua tadi tu berpakat untuk menipu mustahil. Itu dia panggil mutawatir. Maka dalil akal kita sekarang walaupun tak melihat Nabi, apa dalil akal? Nabi itu manusia adalah semua orang cakap Nabi itu manusia. Daripada zaman sahabat sampai sekarang, berjuta bilion orang, mustahil mereka semua menipu. Macam seolah-olah orang yang pergi ke Mekah. Nampak Kaabah tu segi empat. Malah kita sendiri yang tak pernah pergi ni pun boleh tengok kat TV, boleh tengok dekat gambar-gambar Kaabah tu segi empat lah, segi empat. Cube. Orang balik pun bagi tahu Kaabah tu begitu, begini. Maksudnya segi empat lah. Segi empat. Dia tak pernah pergi. Boleh tak kita kata Kaabah, dalil akal dia confirm, yakin segi empat. Cube. Kau tak pernah tengok, kau tak pernah pergi. Mana kau tahu? Tak. Mustahil. Nampak? Mustahil. Semua daripada zaman Tok kita, zaman bila berpakat, yang pernah pergi Mekah, pakat-pakat berpakat, mengatakan Kaabah tu bulat. Kaabah tu cube, segi empat. Pakat-pakat. Sebenarnya Kaabah bukan macam tu. Kaabah sebenarnya bulat. Tak ada. Tak mungkin. Mustahil. Kaabah. Engkau tak pernah tengok, engkau tak pernah pergi sekalipun. Walaupun tak pernah pergi sekalipun, tetap juga yakin Kaabah begitu. Dia panggil mutawatir, mustahil bohong. Okay? Begitulah Nabi. Nabi lagi banyak, berjuta-juta, berbilion-bilion orang yang cakap. Lagilah. Okay? Dan lagi tiada wajib pula mereka berperangai, bersikap dengan manusia. Rasul ini dia berperangai, bersikap seperti manusia. Tapi bukan wajib Rasul ni mesti macam manusia. Wajib akal. Boleh je Rasul ni bukan wajib akal, bukannya wajib secara akal Rasul ini manusia. Boleh je yang lain. Tapi Rasul itu manusia. Jadi maksudnya harus Rasul itu bersifat manusia. Harus Rasul itu manusia. Bila harus boleh. Bukan wajib Rasul berperangai dengan manusia. Tidak. Tak wajib. Tak wajib itu bukan wajib buat berdosa, tak buat dapat pahala, tak buat berdosa. Bukan. Wajib itu maksud wajib akal. Bukan. Rasul mesti wajib akal bersikap, berperangai seperti perangai manusia. Tak boleh kata gitu. Kenapa pula? Kalau kita kata gitu, kerana apa? Kerana jika wajib akal Rasul itu mesti bersikap, berperangai macam perangai manusia, niscaya apa-apa perangai manusia, sama ada baik atau jahat, ada pada Rasul. Sedangkan ianya demikian, itu mustahil. Mustahil yang mana? Mustahil yang buat jahat tadi. Jadi kita tak boleh kata wajib akal Rasul itu manusia. Tak boleh kata gitu. Kalau kita kata, wajib akal Rasul itu berperangai, bersikap seperti manusia. Tak boleh kata gitu. Kalau kita kata gitu, Rasul pun buat jahat jugalah. Sebab manusia boleh buat jahat. Cuma harus Rasul itu masuk akal, diterima akal. Rasul itu bersikap, berperangai seperti perangai manusia. Bukan wajib. Harus. Okay. Jadi bila harus, Rasul itu macam manusia, ada yang perangai manusia, tak ada dekat Rasul. Ada yang perangai manusia, perangai itu sikap, cara hidup kan, manusia, ada pada Rasul. Ada yang tak ada. Sebab harus saja, bukan wajib. Kalau wajib, yang jahat-jahat ada sekali lah. Sebab manusia boleh je buat jahat. Rasul mustahil buat jahat. Mustahil akal. Sebaliknya, apabila dikata Rasul-Rasul bersifat manusia, maka mustahillah mereka itu bersifat dengan sifat Tuhan. Yang kita dok kata Rasul itu bersifat manusia, kata Rasul itu manusia, Rasul itu manusia, sebab nak kata Rasul itu bukan Tuhan. Bukan nak kata Rasul itu macam manusia.
maka Rasul itu buat jahat juga sebab manusia buat jahat. Bukan ke situ yang kita nak bawa. Bila kata Rasul itu bersikap, berperangai, bertabiat seperti tabiat manusia, maka dia bukan Tuhan. Kat situ yang nak bagi tahu. Seperti i'tiqad orang Kristian. Macam orang Kristian. Orang Kristian kata Jesus adalah Tuhan, anak Tuhan. Tak naklah jadi macam tu. Menuhankan Nabi. Nabi pesuruh. Bukannya Tuhan. Atau bersifat dengan sifat malaikat. Bukan juga Rasul tu bersifat dengan sifat, atau bersifat dengan sifat malaikat zahir dan batin. Ini menarik. Sebab dia kata zahir batin ni yang menarik. Rasul tu juga bukan bersikap, berperangai macam malaikat. Maksudnya macam malaikat apa? Zahir batin. Sebab kita dah tahu pada muka surat 90 mana? Ni, muka surat 98 tu. Muka surat 98, dia kata Rasul macam malaikat. Mari kita baca. Yang kekuatan pada Rasul-Rasul tu, muka surat 98 tu, Allah Ta'ala menguatkan pesuruhnya, Rasul, pada zahirnya, dengan kekuatan yang terbangsa kepada manusia. Iaitu berperangai, bersikap jenis seperti perangai manusia. Yang mana perangai manusia tadi, kehidupan macam manusia tadi, tiada menjatuhkan pangkatnya. Tak jatuh pangkat, tak jatuh kemuliaan dia. Dan pada batinnya, pada zahir macam manusia. Pada batinnya, dengan kekuatan yang terbangsa kepada malaikat. Jadi, kembali balik, Rasul ni zahir manusia, batin malaikat. Yang dia kata, Rasul tak boleh malaikat maksudnya, atau Rasul tak boleh, bila dikatakan Rasul itu manusia, maka mustahil mereka, Rasul itu bersifat dengan sifat malaikat zahir batin. Tapi kalau batin saja batin saja Rasul itu macam malaikat. Batin. Zahir Rasul itu macam manusia. Batin tu maksud dari sudut kekuatan ibadah, dari sudut keimanan, dari sudut tu. Dari sudut kekuatan dalaman tu macam malaikat. Tapi zahir macam manusia. Jadi kalaulah dia kata Rasul itu malaikat zahir batin, salah. Tu dia kata dia. Bila kata Rasul itu bersifat dengan manusia, maka Rasul itu bukan macam malaikat. Dengan maksud zahir batin. Cantik dia punya ayat tu. Kalau kita perhati, dalam banyak-banyak agama, hanya Islam yang mengajar kenal Tuhan dengan sempurna. Tahu tak? Hanya agama, dalam dunia ni banyak agama, hanya agama Islam yang mengajar penganutnya untuk kenal Tuhan dengan sempurna. Agama-agama lain, dia tak ajar pun kenal Tuhan dengan sempurna. Sekadar sekali lalu aja. Carilah mana-mana agama pun. Semua agama-agama lain, dia hanya mengajar tentang sembah Tuhan. Kini kena kaji. Agama-agama lain hanya dia punya core business dia punya kekuatan ajaran agama lain adalah sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Islam diajar tentang kenal Tuhan tu dan sembah Tuhan. Dua-dua. Agama lain dia tak ada cerita tentang ketuhanan. Tak kenal Tuhan dengan sempurna. Kerana itulah orang Islam dapat menerangkan dengan jelas tentang ciri-ciri ketuhanan. Orang Islam je yang mengaji sifat 20.
dia dapat terangkan ciri-ciri ketuhanan dengan jelas. Orang kafir, dia tak dapat terangkan tentang ketuhanan tu dengan jelas, tak dapat. Bila kita cuba tanya, dia tak boleh jawab dah. Tuhan dia macam mana tak boleh jawab dah. Tuhan pergi tak boleh dah. Sekadar dia tahu Tuhan tu ada je. Sekadar tu je. Dia tak kenal Tuhan. Tak kenal. Orang Muslim je, orang Islam je yang dapat menerangkan tentang ketuhanan. Mereka orang kafir tidak langsung dapat menerangkan tentang ketuhanan. Kerana itu mereka tersalah anggap makhluk itu Tuhan. Kenapa mereka boleh kata makhluk itu Tuhan? Sebab agama mereka tidak mengajar mengenal Tuhannya dengan sempurna. Sekadar je. Hanya Islam je. Tuhan begini, 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 begini. Tidak begini, 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 begini. Hanya Islam. Agama lain tidak. Agama lain semua cara ibadah. Sembah macam ini. Sembah macam ini. Buat macam ini. Ibadah. Bukan ibadah. Upacara pemujaan je lah. Kita tak sebut ibadah. Upacara pemujaan begini, begini, begini. Tuhan sikit sangat. Bila tanya, Tuhan apa? Macam Tuhan ke? Dia tak boleh nak jawab dah. Kita boleh jawab semua. Hanya satu-satunya agama Islam yang mengajar tentang penganutnya tentang Tuhan sempurna. Apa sahaja soalan tentang Tuhan, boleh jawab. Maka dengan itu, takrif Tuhan kita sangat sempurna. Mereka punya takrif Tuhan tak ada. Definisi Tuhan tak ada. Tak tahulah definisi Tuhan dia apa. Tuhan adalah yang disembah. Itu definisi dia. Apabila menyembah, sebab itulah bila menyembah ni disembah, maka itu Tuhan. Itu takrif mereka. Takrif orang kafir apabila menyembah sesuatu itu, maka sesuatu itu dia jadi Tuhan sebab sembah. Sedangkan takrif kita, definisi kita, Tuhan adalah yang bersifat istighna dan iftiqar. Iaitu apakah definisi, apakah takrif Tuhan? Tuhan adalah tidak memerlukan yang lain semua perlukan dia. Perlukan Tuhan itu. Itulah takrif istighna dan iftiqar. Itulah takrif definisi Tuhan. Kalau kita tanya orang kafir, apa maksud Tuhan? Tuhan yang kita sembah lah. Sembah tu Tuhan. Tu saja. Jadi sebab tu dia sembah makhluk, dia kata Tuhan. Dia sembah batu, dia kata Tuhan. Sebab yang penting disembah orang, itulah Tuhan. Definisi dia salah. Definisi kita tidak. Definisi Tuhan kita adalah yang tidak memerlukan yang lain. Dia tu tidak memerlukan yang lain dan yang lain semua perlu dia. Yang lain selain daripada dia semua memerlukan dia, semua bergantung kepada dia. Itu baru Tuhan. Sebab tu dia orang boleh kata berhala itu adalah Tuhan. Kalau kita kata berhala tu dia nak bergerak sendiri pun tak boleh. Kau kata Tuhan macam mana? Dah orang sembah semua Tuhan lah. Oh maknanya kalau sembah je Tuhan. Oh begitu takrif Tuhan kau kan? Tak, Tuhan kita tidak. Dia bergerak pun tak boleh. Dia nak buat apa-apa pun, dia nak bagi kau makan nasi pun tak boleh. Dia Tuhan apa? Tuhan aku adalah Tuhan aku hebatnya dia tidak memerlukan yang lain. Dan yang lain tak memerlukan, dan yang lain semua memerlukan dia. Tu baru takrif Tuhan yang sebenar. Tu hebatnya Islam menerangkan tentang ketuhanan dengan sempurna. Tak ada agama lain. Yang lain semua cara nak semayang. Takrif mereka pun salah. Cuba tengok ni. Bila dikata, kenapa kita nak kata Rasul itu hak manusia? Sebab tak nak kata Tuhan. Kenalnya kita dengan Tuhan, kita tak akan kata makhluk itu Tuhan. Rasul itu bersifat dengan manusia. Maka mustahil Rasul itu bersifat dengan ketuhanan. Apa ketuhanan tu? Dia tak memerlukan yang lain semua perlukan dia. Tidak, Rasul tidak gitu. Rasul adalah makhluk, bukan Tuhan. Seperti i'tiqad orang Kristian. Dia kata Jesus tu adalah Tuhan, anak Tuhan. Tuhan apa kalau dia sebelum tu dia tak ada? Tuhan apa? Sebelum dia lahirkan oleh Mary, kalau ikut dia katalah, Tuhan tak ada. Bila Mary lahirkan dia, baru ada. Tuhan apa dulu tak ada, sekarang ada. Nampak? Tapi mereka salah faham tentang ketuhanan. Tentang takrif Tuhan. Maka mereka katalah, Jesus itu Tuhan. Sedangkan kita senang aja. Jesus Tuhan, ataupun Nabi Isa itu Tuhan. Tuhan macam mana dulu tak ada. Sebelum Siti Maryam melahirkan dia tak ada.
Tak ada kepada ada. Tuhan apa dulu tak ada. Tu kat situ pun dah cukup dah. Atau bersifat dengan sifat malaikat zahir dan batin. Demikian juga mustahil bersifat dengan perangai sikap yang membawa kepada mengurangkan pangkatnya yang mulia dan tinggi itu. Batinnya malaikat, zahirnya manusia. Manusianya Rasul itu dengan kemanusiaan tadi sikit pun takkan mengurangkan pangkatnya sebagai Rasul, mulianya sebagai Rasul. Yang saya sebut tadilah, dengan dia hidup, kehidupan dia kena kerja untuk cari makan ke? Dia perlu tak kerja untuk cari makan sebelum dia nanti menjadi Rasul? Contohnya Nabi. Dia pelihara kambing, jaga kambing. Dengan dia berniaga tadi tu, dapat untung tadi tu, dengan perniagaan tadi tu, tidak menjatuhkan martabatnya. Dengan maksud, dia tak menipu dan sebagainya. Tak jatuh martabat. Kalau dia sakit dia tak jatuh martabat dia. Kalau dia tu beristeri, isteri dia tak jatuh martabat dia. Isteri dia tak boleh jatuhkan martabat dia. Sebagai pangkat seorang Rasul. Kita dah bincang bab ni tadi. Inilah dalil akli. Inilah dalil akli, dalil akalnya. Apabila sifat atau perangai manusia itu tiada mustahil, tiada wajib pada akal, ni saya sabitlah harus pada akal. Kalaulah apabila telah sabit Rasul tu, telah yakin Rasul itu perangai itu maksud bersikap, berhidup macam manusia, mengikut sahabat kata yang tengok, ataupun kita tahu melalui khabar mutawatir, semua orang kata gitu. Apabila sifat atau perangai Rasul tadi manusia, tiada mustahil. Tak mustahil lah Rasul tu berperangai manusia, sebab dia memang telah berperangai, bersikap seperti manusia, hidup dia macam manusia. Tiada wajib pada akal. Tak wajib akal lah. Sebab kalau wajib akal, Rasul itu manusia. Kalau wajib akal Rasul itu bersifat manusia, mesti Rasul itu buat jahat juga. Tak wajib akal lah. Niscaya sabitlah harus pada akal. Kenapa harus? Sebab Rasul itu memang manusia. Harus pada akal. Wajib ke akal? Tak wajib pada akal. Kalau wajib pada akal, semua sifat-sifat kemanusiaan tadi ada pada Rasul, termasuk jahat-jahat. Cuma harus pada akal. Akal boleh terima bahawasanya Rasul itu manusia. Ya. Adapun dalil naqli ayat Quran pula. Iaitu firman Tuhan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Ada sambung lagi, "Annama ilahukum ilahun wahid." Artinya, katalah wahai Muhammad kepada kaum engkau bahawasanya sesungguhnya aku ini manusia sama macam kamu. Malahan aku menerima wahyu, kecuali aku menerima wahyu sahaja. Tu je beza. Aku macam kamu dari sudut zahir manusia. Surah Al-Kahfi ayat 110. Kita membincangkan tentang dalil akal Rasul itu manusia. Tu aja. Sebab tu dia agak macam, apa ni cerita ni? Rasul tu memang manusia. Memang tahu ke mana? Mana bukti dia? Mestilah Rasul tu manusia. Takkan jin kot? Iyalah, apa bukti dia? Itu tadi kita bincang tentang bukti aja. Bagi kita mungkin tak ada masalah bab ni. Sebab kita memang kata Rasul itu manusia, memang dah ada dalam hati kita. Cuma kalau orang kafir tanya kita, engkau ada Rasul kan, pesuruh kan, yang orang tengah di antara Allah Tuhan dan engkau dan hamba-hamba ni dengan Tuhan, tengah-tengahnya namanya Rasul kan, messenger kan. Ya, memang ada messenger. Messenger tu dia malaikat ke, dia jin ke, manusia? Mana kau tahu manusia? Jadi kita kena jawab macam tadilah. Ya ke manusia? Pernah jumpa? Tak pernah. Tapi betul ke manusia? Yakin? Kalau kata orang tanya gitu kan. Jadi kita kata yakin dengan khabar mutawatir, dan Rasul itu memang dilihat oleh orang zaman dia dan menceritakan sampai sekarang dia bersikap, berperangai, kehidupan dia seperti manusia, makan dan sebagainya. Tapi jangan lupa, tidak menjatuhkan martabatnya. Pukul 11 juga. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. InsyaAllah kita sambung akan datang kitab pula. Dah senang-senang lah ni. Tak susah nak khatam lah ni. InsyaAllah bulan Ramadan ni tak sampai habis Ramadan khatam lah. Percaya kepada kitab.
Bulan Ramadan kita teruskan hari Khamis macam biasa. Tapi cuma lewat sikit lah. Mungkin 10.30 ke. Tengoklah keadaan. 10. Tengoklah habis. Tengoklah pukul berapa nanti. Paling awal pukul 10 lah. Paling lewat pun pukul 10.30. Kita akan mula. Kita akan baca. Tapi ringan sangat dah. Jangan risau. Tak larat pun. Tak larat dah. Sebab apa? Puasa kan. Ringan aja. Cerita apa? Kitab. Tentang malaikat. Macam cerita je. Dia lebih pada cerita. Hari kiamat. Cerita lagi. Percaya terhadap hari kemudian. Hari kiamat. Qada dan qadar. Ni susah. Qada dan qadar ni mungkin kita tak panjang sangat lah kot. Ke nak tunggu bulan 9. Kita khatam pada bulan 9. Daurah qada dan qadar. Tak adalah. Tengoklah macam nanti ni. Wallahualam. Tangguh dulu. Rakaman ada di YouTube. Setakat ni rakaman dah ada rakaman Risalah Tauhid. Saya dah buat secara tersusun dan ikut muka surat dan sebagainya. Memang cukup lengkap lah. Daripada siri yang pertama sampai hari ini adalah sebanyak 65. Ini 66. 66. Nanti ini 66. Daripada pertama tak ada masalah. Memang kalau tengok daripada siri yang pertama episod yang pertama tu daripada awal sampai habis. Sampai khatam. Saya memang niat nak buat gitulah. Sampai khatam. Nanti boleh tengok. Kalau siapa yang nak ulang-ulang dan sebagainya. Saya akan masuk dalam YouTube dalam masa setengah jam daripada sekarang. Allahu a'lam. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Bihamdik asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.